sambung je. Minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan pada Ustaz Dardi bin Sudin. Baiklah, pada hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Haziq Zakwan bin Ibrahim dan Amalin Atirah binti Abdul Kadir akan membincangkan topik berkaitan tentang hadis-hadis pilihan dengan isu-isu semasa di Malaysia. Baik, mari kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini dengan melihat hadis tentang niat. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya, daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Seterusnya keterangan hadis. Baik, hadis ini telah membicarakan dua perkara penting, iaitu yang pertama, niat yang ikhlas dan tulus dalam melakukan ibadah akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap muslim itu mestilah berhijrah dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan menjadi lebih baik. Baiklah, sekarang mari kita lihat isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia dan kaitannya dengan hadis. Baik, isu yang saya akan bentangkan dalam perbincangan kita pada hari ini ialah tentang pendidikan berorientasikan peperiksaan. Pendidikan berorientasikan peperiksaan. Baik, di Malaysia, sistem peperiksaan yang diamalkan ini dilihat sebagai kayu pengukur ataupun penanda aras terhadap pencapaian murid dalam pendidikan. Selain itu, sistem peperiksaan ini akan menyebabkan semua pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, guru besar, pengetua dan ibu bapa bahkan murid akan menganggap kecemerlangan ini dinilai berdasarkan keputusan peperiksaan yang terbaik. Seterusnya, sistem peperiksaan menjadi matlamat utama untuk memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Bukan lagi melihat kemenjadian murid yang seimbang dan bukan lagi berbangga dengan kepelbagaian potensi, bakat dan kebolehan murid-murid. Jadi, sistem peperiksaan ini akan menghalang penghayatan proses pembelajaran sebagai satu ibadah dan menghalang keikhlasan murid-murid untuk menuntut ilmu. Baik, sekarang mari kita lihat apa kaitan isu-isu tadi dengan hadis tentang niat. Baik, yang pertama, niat yang betul dalam menuntut ilmu adalah adab yang paling agung. Maksudnya di sini, tujuan ataupun niat murid-murid untuk belajar ialah ingin mendapatkan keputusan yang cemerlang agar boleh mendapat grade yang baik dalam setiap mata pelajaran. Jika tidak mendapatkan grade yang terbaik, jadi murid-murid seolah-olah akan memandang grade yang cemerlang ini sebagai penentu masa hadapan yang cerah. Dalam pada itu, hilangnya rasa keikhlasan dalam menuntut ilmu ini bila mana seseorang murid itu tidak berbangga dengan prestasi akademik mereka.
disebabkan ada orang lain yang lebih tinggi dan lebih bagus keputusan pemeriksaannya. Jadi perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan hilangnya rasa ikhlas ketika menuntut ilmu dan niat yang salah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu itu merupakan satu ibadah. Jadi, pelaksanaan ibadah memerlukan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, niat yang ikhlas mendatangkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini maksudnya pepatah Arab ada mengatakan bahawa al-adab qablal tulab, maksudnya adab sebelum belajar. Jadi ketika menuntut ilmu, seseorang murid itu seharusnya mengutamakan adab. Jadi antara adab yang paling penting ialah murid-murid ini mestilah sentiasa tashih ataupun sentiasa memperbaharui niat. Niat apa? Niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebahagian daripada ibadah. Pelaksanaan ibadah ini mestilah disertai dengan niat yang betul agar datangnya rasa ikhlas bila mana ketika menuntut ilmu, supaya hati ini mudah meresap ilmu dan setiap apa yang kita belajar ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, niat mempunyai 3 unsur, iaitu keinginan, pelaksanaan dan matlamat. Contohnya, keinginan murid untuk memperoleh kejayaan disertai dengan niat menuntut ilmu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengangkat kejahilan diri dan menyebarkan kebaikan. Baik, murid-murid ini digalakkan untuk memasang niat bagi menambahkan ilmu pengetahuan supaya mereka dapat membimbing diri mereka ke arah kejayaan. Jadi di samping mereka menuntut ilmu, mereka ini juga amat digalakkan untuk menyebarkan kebaikan dengan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ada satu hadis menyebut seluruh penduduk langit dan bumi akan mendoakan orang yang mengajarkan perkara yang baik kepada orang lain. Baik, seterusnya, kejayaan murid dapat dicapai sekiranya mereka melaksanakan perkara-perkara penting seperti berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa agar mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat ini mestilah dilaksanakan dengan perbuatan seperti rajin berusaha dan berazam bagi mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan izin Allah, apa yang ditanya di dalam soalan peperiksaan akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka ini ikhlas untuk menuntut ilmu dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana mereka ini menuntut ilmu. Yang terakhir adalah matlamat yang berasaskan niat yang ikhlas dan baik akan mendatangkan ganjaran dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara contoh ganjaran dunia adalah seperti mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, dapat membanggakan kedua ibu bapa, dapat menyambung pengajian di peringkat tertinggi dan mendapat kerjaya yang lebih baik. Manakala antara contoh ganjaran akhirat adalah seperti mendapat pahala, memperoleh keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab kebaikan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kesimpulan daripada isu dan hadis tentang niat tadi adalah yang pertama, hadis tentang niat ini menggalakkan kita untuk mengamalkan konsep ikhlas lillahi ta'ala semasa proses pembelajaran supaya kita dapat menghayati kelazatan menuntut ilmu. Yang kedua, hadis ini menggalakkan kita sentiasa memperbaharui niat supaya dapat menjaga adab ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, niat yang ikhlas akan memberi keberkatan dalam menuntut ilmu supaya mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, niat yang ikhlas menjadikan kita lebih
takutkan kepada azab Allah dan membuktikan rasa kesyukuran serta merasakan ilmu Allah ini lebih luas. Yang terakhir, niat yang baik dapat menghindarkan kita daripada sifat-sifat yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haziq Zafwan bin Ibrahim. Baik, kita teruskan pula dengan hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Tajuk hadis yang dipilih oleh saya bagi kategori hadis ini ialah hadis Jibril. An Umar aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قالت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di dalam majlis itu seorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir dan tiada antara kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk bersama baginda dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha baginda. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Baginda bersabda, "Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya." Lelaki itu berkata, "Benar katamu." Berkata Umar radhiyallahu anhu, "Kami merasa hairan kepada tingkah laku lelaki itu. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Baginda menjawab, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Lelaki itu berkata, "Benar katamu." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Baginda menjawab, "Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Apabila engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, apabila engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin, kemudiannya berlumba-lumba meninggikan bangunannya." Kemudiannya beredar keluar lelaki itu daripada majlis tersebut, dan aku, Umar,
membisu beberapa ketika. Kemudiannya baginda bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda bersabda, "Dialah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu." Riwayat Muslim. Baik, kita sudah selesai membaca hadis Jibril beserta maksudnya. Sekarang saya akan mengupas isu semasa yang berkaitan dengan hadis ini. Antara isu semasa yang sering hangat diperkatakan di media sosial, televisyen dan surat khabar ialah kes bunuh diri dan kes buang bayi. Kita lihat dahulu di sebelah kanan, iaitu kes bunuh diri. Berdasarkan keratan akhbar berita harian yang diterbitkan pada 1 Julai 2021, sebanyak 1099 kes bunuh diri telah direkodkan sejak 2020 hingga Mei 2021. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan mengatakan bahawa 3 punca utama yang menyebabkan kejadian bunuh diri adalah masa menghadapi masalah keluarga, tekanan perasaan dan masalah keuangan. Baik, seperti yang kita sedia maklum, negara kita telah digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 sejak Mac 2020 sehinggalah ke hari ini. Banyak sektor terpaksa ditutup seperti sektor perindustrian, perniagaan dan sebagainya bagi mengekang penularan wabak ini. Oleh itu, ramai pihak yang terjejas berikutan situasi tersebut disebabkan mereka hilang sumber pendapatan, pekerjaan dan sebagainya. Maka berlakulah kes bunuh diri kerana mereka sudah tidak mampu bertahan lagi untuk meneruskan kehidupan. Jadi, dapat saya rumuskan ibrah pengajaran antara hadis yang saya baca pada awal tadi dengan kes ini ialah ujian tidak mungkin dapat ditempuhi tanpa penghayatan terhadap rukun iman dan Islam. Ya, saya tidak nafikan iman manusia turun dan naik. Namun, sebagai seorang Muslim, kita mestilah bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam memelihara 5 konsep maqasid syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Kerana Allah telah berjanji kepada kita semua di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Seterusnya, kita lihat pada sebelah kiri pula, iaitu kes buang bayi. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM, sejumlah 577 kes pembuangan bayi dan janin direkodkan antara Januari 2014 hingga Disember 2018. Antara faktor yang menyebabkan kes ini berlaku ialah yang pertama, hijrahan belia ke bandar dan yang kedua, kebejatan masalah sosial. Sebagai contoh, apabila seorang remaja merantau untuk menuntut ilmu, dia akan terdedah dengan budaya yang diamalkan pada suatu tempat tersebut. Ini akan menyebabkan berlakunya kejutan budaya, culture shock. Maka individu tersebut mudah terpengaruh dengan suasana dan gaya hidup masyarakat di tempat tersebut. Mereka merasakan seolah-olah tidak ada sesiapa pun yang tahu apa yang mereka lakukan di sana. Maka mereka terjerumus dengan pergaulan bebas tanpa menjaga had-had batasan yang telah ditetapkan oleh syarak, sehingga melahirkan anak luar nikah. Tanpa berfikir panjang, mereka membuang bayi tersebut kerana belum bersedia menerima tanggungjawab. Jadi, dapat saya rumuskan ibrah pengajaran di sebalik isu yang berlaku ini ialah kehidupan punah apabila konsep ihsan tidak diamalkan dalam kehidupan. Baik, kita teruskan pula dengan hadis fadail berkaitan puasa sunat. Tajuk hadis yang dipilih oleh saya bagi kategori hadis ini ialah hadis puasa sunat Isnin dan Khamis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Tu'radul a'mal yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Maksudnya, amalan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku lebih suka amalanku dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Riwayat At-Tirmizi. Baik, kita sudah melihat hadis puasa sunat Isnin dan Khamis.
berserta maksudnya. Sekarang saya akan mengupas isu semasa yang berkaitan dengan hadis ini pula. Antara isu semasa yang menjadi pilihan saya ialah penuaan berjaya. Menurut Dekan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Dr. Suzana Shahab berkata, berdasarkan kajian serta penelitian yang dilakukan UKM, dua tabiat pemakanan berkenaan iaitu puasa dan makan ulam raja telah menyumbang kepada penuaan berjaya. Saya tertarik dengan pendapat beliau berkaitan puasa. Jika diteliti, antara faedah yang boleh diperolehi daripada ibadah puasa sunat Isnin dan Khamis adalah merehatkan sistem penghadaran perut. Suka untuk saya kongsikan satu analogi. Bayangkan jika mesin-mesin yang terdapat di kilang dihidupkan 24 jam tanpa henti, mesin tersebut mudah untuk rosak kerana terlalu lama beroperasi. Begitu juga pada perut kita yang memerlukan waktu rehatnya daripada memproses makanan yang kita makan. Secara tidak langsung, perkara ini dapat menghindarkan daripada penyakit kronik seperti yang dinyatakan pada faedah yang kedua. Sudah tentu apabila individu menjaga pemakanan dan tidak makan berlebihan pada setiap masa, maka kandungan gula dalam darahnya berada pada paras yang normal. Oleh itu, tidak hairanlah jika individu tersebut tidak menghidapi penyakit seperti kencing manis, diabetes, sakit jantung, darah tinggi dan kanser. Jadi, dapat saya rumuskan ibrah pengajaran antara hadis puasa sunat Isnin dan Khamis dengan isu semasa ini ialah segala ibadah mudah dilaksanakan apabila memiliki tubuh badan yang sihat. Baik, setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pula kepada saudari Amali. Baiklah, yang seterusnya kita beralih kepada hadis berkaitan dengan bid'ah. Sebelum itu, kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Jadi bid'ah ni dari segi bahasa, ia bermaksud sesuatu perkara baru yang berlaku di dalam agama ataupun selain agama. Manakala dari segi istilah pula, menurut Imam Asy-Syafi'i, bid'ah bermaksud sesuatu perkara baru yang tiada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, bid'ah ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni merupakan satu perkara yang dibuat oleh orang Islam pada zaman kini selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga perkara tersebut adalah termasuk dalam dalil khas atau umum dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, para sahabat atau ijma' ulama Islam. Manakala bagi bid'ah sayyi'ah pula, perkara yang dibuat oleh umat Islam selepas zaman Rasulullah SAW, tetapi perkara tersebut adalah menyalahi dalil khas atau umum am dari Al-Quran, hadis, para sahabat atau ijma' ulama. Baiklah, ini merupakan hadis yang berkaitan dengan perkara bid'ah yang mana ia membawa maksud, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang direka iaitu tiada asal di dalam agama, dan setiap bid'ah iaitu perkara baru itu adalah sesat. Jadi, antara isu yang timbul berkenaan dengan perkara bid'ah ini adalah amalan cukur jambul. Jadi, amalan cukur jambul ni kebiasaannya kita dengar dia diadakan sempena menyambut kehadiran orang baru dalam keluarga. Berpandukan syariat Islam, istilah cukur jambul ini sebenarnya tidak wujud dan tidak selari dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Malah amalan ini dipercayai berasal daripada masyarakat India yang beragama Hindu. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk dia ketika hari ketujuh dan dicukur lalu diberi nama. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berpendapat bahawa Rasulullah SAW telah menggalakkan umat Islam yang telah dikurniakan cahaya mata untuk melakukan akikah pada hari yang ketujuh. Lalu, daging akikah tersebut diagih-agihkan kepada fakir miskin. Jadi, selepas kita dengar penerangan tadi, dapat kita ketahui bahawa mencukur jambul pada hari yang ketujuh merupakan satu perkara sunnah. Namun begitu, dalam kalangan masyarakat Malaysia ni, ramai dalam kalangan mereka yang mencukur jambul selain daripada hari yang ketujuh selepas kelahiran bayi tersebut. Maka perkara tersebut tidak lagi dikatakan sunnah. Seterusnya, para ulama juga berpendapat bahawa umat Islam ini telah digalakkan untuk melakukan tahnik pada hari yang ketujuh.
Jadi, menurut beliau, amalan tahnik ini merupakan satu perkara yang memasukkan buah manis seperti kurma atau tamar yang dihancurkan kemudian membalikkan kepada langit bayi tersebut. Sebaliknya, ada segelintir dalam masyarakat Malaysia ni yang hanya menyapukan cecair manis pada bibir bayi dan tidak dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Jadi perkara tersebut adalah tidak dikira sebagai perkara sunnah. Seperti kita tahu, dalam Islam menggalakkan amalan mencukur rambut sehingga botak supaya segala kekotoran yang keluar daripada rahim tersebut dapat dibuang dan membolehkan rambut tersebut tumbuh dengan sihat. Walaupun begitu, masih juga terdapat dalam kalangan umat Islam yang tidak mencukur rambut anak mereka sehingga botak. Sebaliknya, mereka mengadakan upacara cukur jambul sebagai satu adat dan tradisi. Lebih mengelirukan lagi, mereka mengguntingkan rambut anak mereka, kemudian mereka memasukkan ke dalam buah kelapa. Jadi, jelas kita ketahui bahawa perkara-perkara tersebut adalah merupakan perkara yang boleh mendatangkan syirik dan juga merupakan amalan bid'ah. Dengan itu, jelas kita ketahui bahawa perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu, para ulama berpendapat dan memutuskan bahawa amalan cukur jambul tersebut merupakan perkara yang bid'ah dan khurafat. Dan apa yang paling menyedihkan, terdapat segelintir umat Islam pada zaman kini di negara Malaysia yang sering cuba untuk menghidupkan kembali amalan-amalan bid'ah seperti ini. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Islam mestilah faham bahawa satu amalan, sama ada ia merupakan satu kebiasaan atau satu tradisi tanpa bersumberkan nas atau dalil yang sah, perlulah ditolak. Apatah lagi kalau ia melibatkan dengan kepercayaan dan tradisi agama lain. Jadi saya rasa itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Boleh off recording. Satu grup Satu grup je. Off record, off record. Wish.